Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, dengan kasih sayang-Nya. Kita bersama-sama pada petang ini berada di sini ya. Alhamdulillah, sikit sebanyak tentang pencerahan Ustaz pada petang ini tentang ujian, tentang cinta dan tentang kesabaran. Jadi rata-ratanya kita di sini, diadanya diri kita sini pun dengan sedikit kesabaran kita. Di diri kita menilai kesabaran kita, apa yang kita nak dalam kehidupan kita. Dengan kesabaran kita menambah ilmu tentang mengenal diri, mengenal Allah Ta'ala, memberikan banyak faedah pada diri kita sendiri. Kita jangan tengok orang lain, kita tengok dalam diri kita sendiri. Semalam seperti mana yang saya dengar semalam dalam YouTube, saudara kita ni mengatakan, dia mengatakan kita ni bersyukurlah, kita tak tahu bila masa kita akan pergi. Ustaz dulu ke, kita dulu ke, satu begitu. Yang pentingnya kita dah ada ilmu ini dalam diri kita. Oh, berharga tu, sepatah dua kata yang sangat berharga pada diri saya. Dan situ juga seperti cikgu dulu saya tak kenal dia. Kerana tak kenal maka tak cinta. Mulanya saya kenal dia di sini, bersama-sama kita sama-sama menerima ilmu mengenal diri, mengenal Allah Ta'ala. Di mana dia mengatakan semalam, dia kata ada seseorang tu diibaratkan nilai dia kata nilai dia segudi emas tu nilai dia lebih banyak daripada nilai segudi emas tu. Tapi saya rasa lebih kot. Tak tahulah, Allahu a'lam kan. Jadi bukan saya ni nak memuji-muji sesiapa pun, tapi itu memang hakiki yang harus kita terima. Jadi saya minta semua saya pada diri saya, peringatan pada untuk diri saya dan semua sahabat-sahabat saya, kita istiqamah dapatkan betul-betul cinta Allah Ta'ala. Di mana yang Ustaz cakap, kita belum diuji lagi. Kita merasakan kita betul cinta kepada Allah Ta'ala, tapi sebetul-benarnya ujian yang Allah nak bagikan kepada kita, belum lagi kita nak merasai. Tapi kalau dah sentiasa, kalau kita ada diri sentiasa dengan Allah Ta'ala, insya-Allah kita boleh menepus sekali ujian yang Allah bagi, insya-Allah. Sedikit saja perkongsian saya pada petang ini. Semoga jadi iktibar untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okeylah. Sikit sebanyak kongsian yang saya nak share. Macam Ustaz dah beritahu tadi kan. Seperti mana yang Rasulullah beritahu, beribadahlah kamu seolah-olah kamu mati, dan bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup 1000 tahun. So kalau kita faham konsep ibadah ni, sebenarnya kerja itu adalah ibadah. Kerja itu adalah ibadah. So kita tak boleh berpisah kerja dan ibadah. Ada ibadah khusus dan ada ibadah umum. Tapi macam kita faham, bila kita duduk kenal diri, kenal Allah, sebenarnya ibadah kita dengan Allah 24 jam. Tak terpisah. Kat mana-mana pun kita duduk, kalau kita amalkan ilmu ni, sebenarnya kita tak ada pun kata kita tak nak kena duduk atas sejadah 24 jam. Tapi dengan ada ilmu ni, kita boleh faham sebenarnya ibadah tu tak tertakluk pada duduk dalam masjid, pada duduk dengan macam keluar 40 hari ke apa. So kita beribadah, kita bekerja, kita boleh bercerita tentang ilmu ni sedikit dengan sahabat kita kan, dengan orang office kita ke. Kita mula selitkan dengan kita pandai-pandai lah ikut masing-masing punya teknik kan, macam Ustaz ajar. Kita pun tak boleh direct sangat cakap ilmu kenal diri, kenal Allah. Sebab orang kalau dengar benda ni, dia macam terkejut kan. Apa ilmu kenal diri, kenal Allah? Dia rasa macam something wrong tinggi ni. Tapi tak, kita cuba sentuh hati dia, cakap kau ni kena hidup kau apa kat atas dunia ni. Kita just main tarik tali dengan dia kan. Bila dah tanya, betul juga, kita baru start masuk.
Daripada situlah kita mula masukkan sikit-sikit. Nanti baru kita cuba next step. Macam apa yang Allah, macam cakap, apa yang Allah perintahkan kepada kita ke, yang datang ilham kepada kita, kita buat. So itulah yang sedikit sebanyak kongsian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah. Lelaki yang tidak, surah An-Nur lelaki yang tidak dilalaikan dalam mengingati Allah pagi, petang, siang, malam, 24 jam, nafas turun dan naik, setiap kedipan mata, semua. Jadi Allah Ta'ala dah letakkan kita sebagai rijal, manusia yang tidak dilalaikan. Saya dapat rasakan benda ni. Ya, aku cuba nak lalai lah. Saya test diri saya. Aku cuba nak lalai. Biarlah lalai lah, kan? Lalai. Tapi Allah Ta'ala tak boleh. Kau tak boleh nak lalai. Aku letakkan kau rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah. Aku tetap esa aku je. Kau jangan nak ingat kau boleh lalai. Itu saya dapat rasa gitu, kan? Saya cuba test diri saya. Aku nak lalai lah, biarlah. Tapi tak boleh. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala beritahu gitu, kan? Jadi Alhamdulillah, kan, rata-rata kita jemaah yang hadir ni, jemaah-jemaah yang dengar semua ni, sebenarnya dah diletakkan sebenarnya rijal tadi tu, rijal. Dia memang tak akan boleh dilalaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keduanya, saya pernah menyatakan benda ni di Madinah dulu dengan isteri saya. Tapi video tu dah ke mana entah, saya tak tahulah, kan. Ringkas je, seperti sebagaimana yang kita nampak di jambatan Siratul Mustaqim yang diceritakan, kita berselawat banyak-banyak, kita selawat supaya apa sebenarnya? Supaya Rasulullah nak duduk kat situ, kan. Dia mendoakan kita supaya selamat ke syurga, gitu. Jadi saya tak boleh macam tu. Saya ni Allah Ta'ala rasakan tak boleh gitu. Oh, jadi engkau selawat ni engkau nak apa? Engkau nak selamat. Tapi engkau dah cakap engkau cinta Rasulullah, kan? Sampai saya menyatakan, ya Allah, sekiranya aku berselawat ke apa pun yang aku buat kerana engkau, kan, kerana Rasulullah SAW, maka engkau humbankan je lah aku dekat api neraka ni. Tapi kau jangan buangkan cinta aku terhadap kekasih engkau Rasulullah SAW. Saya sampai dah cerita itu belakang makam Rasulullah SAW, maknanya di belah luar lah, di sebelah luar tu. Saya memang dapat rasakan gitu sebenarnya. Maknanya apa segala pun, kita nak masuk Ramadan ni, apa pun yang kita buat, orang yang dah mengenali Allah, kenal diri, kenal Allah ni, dia tidak menyatakan imbalan. Imbalan maknanya apa imbalan tu kita ketepikan, kita buang. Yang ada esa engkau, ya Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh nampak ni. Tak boleh nampak ni. Nyanyi sikit. Aku dah kata tak boleh. Nyanyi sikit. Cikgu nyanyi kan. Cikgu. Apa Rasulullah SAW bila kena ujian, Rasulullah akan tenang, tersenyum. Sebab Rasulullah tahu ujian tu bukan untuk membebankan. Ujian tu untuk menaikkan lagi kecintaan kepada Allah, keasyikan kepada Allah. Ya. Macam contoh, kalau kematian kita dia dah dimomok-momok kan, takut kan. Tapi bagi orang mukmin, kematian tu satu hadiah daripada Allah. Pula gitu. Pasal Rasul kata banyak-banyak matikan diri, dapatlah hadiah daripada Allah. Apa hadiah dia? Keasyikan dengan Allah. Setiap kita matikan diri, kita sebut nama Allah, maka dia lah menyebut diri, itu yang paling sedap. Tapi kalau kita tak mati diri, kita rasa kita yang sebut, maka kita tak akan dapat kemanisan yang sebenar. Jadi kemanisan tu atas dasar kita hilangkan jadi bersih. Dia je lah yang bagi rasa untuk sebut nama dia juga yang bagi rasa untuk sebut nama dia, yang memuji diri dia syok menyebut nama dia. Jadi di situ kita dudukkan, kita akan dapat rasa kemanisan dengan Allah. Tapi kalau kita sebut nama Allah,
ada sesuatu yang kita nak daripada Allah, itu tidak ada kemanisan. Itu cuma kita angan-angankan ada upah. Itu maksud tadi. Upah tadi. Mana kita akan membuat dapat keletihan. Letih nanti dapat. Tapi orang yang betul kenal diri, kenal dia, hilangkan diri dia, bersih betul-betul, baru yang dia tahu yang dia sebut bukan dia. Allah lah menyebut nama dia. Allah yang ingatkan dia. Oh, di situ dia letak situ manis, ya Allah. Tak ada pahit dia, mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Di mana pun kita duduk. Kena ujian macam mana pun kita jaga tu. Sebab kita tahu setiap ujian tu akan mendatangkan lebih nikmat lagi dengan Allah. Jadi Allah sembunyikan di sebalik ujian cobaan tu tadi. Jadi ujian cobaan jangan kita bila jadi SPM tu datang kertas SPM tu jangan takutlah, jawablah. Ni ujian takut tak jawablah kertas dia. Kau dah belajar. Dia datang takutlah ujian. Jangan. Alhamdulillah aku kena jawab apa yang aku dah belajar. Allah bagi ni tahu. Apa Allah tahu aku boleh jawab. Maka dia di situ kita tahu nilai kita, nanti dia bagi lagi tambah. Lepas SPM naik sijil, lepas sijil naik master. Gitulah. Jadi setiap ujian tu adalah rasa kasih sayang Allah kepada kita. Bila kita tak belajar mengaji benda ni, kita kata ujian tu beratlah ujian. Oh, berat ujian nimpa aku kita kata. Rupanya dia belum makan ujian. Tadi saya kata tadi tu makan teguran. Teguran ni memang beratlah. Teguran ni kita kena repair diri kita. Kita cari jalan mengenal diri, mengenal Allah. Bila dah jumpa tu baru kita faham ujian apa pun kita dah cinta kepada Allah. Yang cinta kita tentu bagi yang special dalam hidup kita, Sejak kita tak dapat rasa kemanisan tu. Cara dia nak bagi tambahan kemanisan dengan ujian-ujian dia. Tu. InsyaAllah. Mohon maaf atas kesalahan, kesilapan. Rasa ada kehadiran diri dalam menyampaikan. Dan juga terima kasih atas perhatian yang penuh. Mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupan kita. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.